Assalamualaikum, kau tengah buat apa? Aku ada dekat Langkawi ini dengan baby Camry ni, iaitu Toyota Vios yang terbaru. Dan Toyota Vios yang terbaru ni memang datang dengan pelbagai benda-benda yang all new lah. Ini bermula daripada dia punya platform ataupun chassis dia, dan dia punya seluruh reka bentuk, gaya pun berbeza. Dan hari ni kita nak tengok dengan lebih dekat lagi kereta Toyota Vios ni, bermula dengan dia punya reka bentuk luar. Baby, you get me out there fine. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. Ni ialah Abang Nizam daripada Harian Metro. Dia memang seorang pakar posing gambar. Gambar dia tu cantik kat Harian Metro punya page dengan dekat dia punya page. Jadi sebelah dia kereta warna hitam juga. Kita dapat duduk kereta warna hitam. Ini ialah dia punya keseluruhan reka bentuk. Okey, macam saya cakap tadi, dia punya depan ni, reka bentuk dia dah macam ada gaya Camry sikit lah. Maksudnya dia punya grill bawah tu dah besar. Dia punya bentuk pun lebih kurang sama macam Camry. And of course kita semua tahu bahawa bentuk grill Camry tu sendiri adalah diambil daripada sebahagian gaya reka bentuk yang diperkenalkan dalam Lexus. Iaitu grill depan tu dia panggil spindle grill. Bentuk dia macam gulung benang tu, spindle . Jadi dia ambil reka bentuk tu dan digunakan pada Camry, pada Lexus semua sebagai spindle grill, tapi dia ambil separuh dia digunakan di Toyota dan Camry. Itulah yang paling jelas sekali. Dan sekarang kita tengok reka bentuk yang sama digunakan di Vios ni, dan reka bentuknya agak agresif lagi. So, kita tengok dia bergaris-garis tu dan bergaris-garis tu menampakkan kereta ni nampak sangat lebar daripada depan berbanding dengan Vios lama, dan juga berbanding dengan kereta-kereta dalam kelas yang sama pesaing dia. Juga kita tengok dia punya gaya reka bentuk dia. Kalau daripada sekeliling pun, reka bentuk baru ni memang menggunakan gaya baru yang telah diperkenalkan oleh Lexus, iaitu dari segi permukaan, pemandangan permukaan, banyak surface treatment dia. Permukaan dia berubah-ubah, dan ini menjadikan kereta ni mempunyai lebih banyak mainan cahaya. Tu ni untuk menjadikan mata kita tu sentiasa nampak sudut baru, pencahayaan baru, bayangan baru berkereta ni. So itu membuatkan kita tak cepat bosan lah dengan dia punya reka bentuk. Ada aja benda baru yang kita nak tengok. Ke bawah sikit kita nampak angle yang lain sikit, ke atas sikit kita nampak angle yang lain sikit. So secara keseluruhan saya rasa reka bentuk ni berjaya insofar as kalau kau nak sebuah kereta yang nampak agresif dan nampak sporty dan bergaya ranggi, memang inilah rupa kereta yang kau akan hasilkan. Dan antara ciri depan ni aku suka ialah dia bentuk bonnet line tu dia bertemu dengan kat sini, nampak so dia line tu dia pecah. Aku tak tahu kenapa dia tak boleh buat one piece, tapi aku sengaja dia buat untuk nak bring down this line, nampak supaya dia lebih kuat lagi. Line ni dia putus tu kan, so nampak macam bonnet tu boleh buka sampai ke depan, tapi tak, sebenarnya sebelah atas saja. So that design, that line tu yang tarik sampai ke depan tu memang gives it a very strong face. Dan yang kedua, ciri yang kat sini yang menarik ialah lampu ni lah. Dia lampu ni agak kecil dan agak tirus, dan dia berbucu tajam kat situ Pada aku kat sini memang ada satu macam, nak kata isu, tak isu, tapi satu permukaan yang kelihatan macam, pada aku mungkin boleh dilakukan dengan lebih baik, tapi that is memang cara Toyota nak lampu tu nampak turun macam tu So daripada atas kita nampak macam agak unik dan agak menarik, tapi permukaan kat situlah menjadi isu sikit pada aku.
And bila kita turun ke bawah lagi, bumper ni makin melebar kerana dia ada guna air scoop kat situ. Jadi reka bentuk yang menjadikan bumper ni melebar ke bawah ni memang sekarang menjadi trend untuk grup Toyota. Ni termasuklah untuk Pro 2 sekali, semua reka bentuk style dia gaya tu. Dan yang sini, kalau kadang-kadang kita nampak macam fake air scoop, yang ni betul. This is an actual air scoop. Dan dia punya bumper bawah ni pun, dia punya spoiler dagu tu agak rendah. Ini semua akan memberikan kesan kepada aerodinamik lah. Dan kita diberitahu kereta ni juga reka bentuk dia menggunakan bahan-bahan yang lebih kukuh. Dia menggunakan ultra high tensile steel. Jadi ultra high strength steel ni dia memerlukan teknik kimpalan yang berbeza, dia memerlukan bilangan spot well yang berbeza, dan ini memang sesuatu yang baru yang perlu mereka orang belajar untuk buatkan kereta ni di kilang mereka di Bukit Raja di Kelang sana. Hasilnya dengan menggunakan ultra high tensile steel ni ialah kereta ni 110 kg lebih ringan daripada model sebelumnya. 110 tu adalah satu jumlah jisim yang agak banyak untuk sebuah kereta dalam kelas ni lah. So dari situ kita tengok kereta ni bukan saja dia punya reka bentuk tu berbeza, tetapi method pemasangan juga berbeza, bahan yang digunakan juga berbeza. Dan untuk menjadikan ini lebih menarik lagi, mereka telah membuat keputusan untuk menggunakan reka bentuk fastback untuk bahagian belakang. Fastback tu maksudnya yang ni dia nampak sloping ni all the way sampai ke belakang lah. Kalau dia macam 3-box sedan, dia akan turun, dia akan tegak. So tak ada, ni dia one line. So this fastback design ni, dia antara sebab utama mereka memilih fastback design ialah untuk menghasilkan bentuk yang lebih dinamik. Dan bila you ada fastback design, kereta tu nampak lebih rendah. Typically you boleh, dia punya secara visual nampak lebih rendah. So the way that Toyota explain it ialah dia nak turunkan the visual center of gravity. That's how you katalah nak explain kereta tu nampak rendah lah. So that's what they want. That's what kenapa dia orang pilih fastback design. Jadi daripada belakang kita tengok kereta ni juga mempunyai lampu yang panjang. Lampu ni sekarang dah masuk ke dalam bonnet boot. So dulu biasanya untuk kereta-kereta dalam kelas macam ini, lampu tu dia tak masuk sampai ke dalam lah. Sebab ini additional cost, additional wiring, macam-macam nak kena masukkan dekat dalam ni kan untuk ni. Dan especially bila you buat signal yang running and sequential signal ni, that means you punya wiring tu lebih complicated lah. So kereta ni memang direka bentuk, dirombak besar untuk membolehkan Vios ni menjadi satu kereta yang lebih dinamik lah, lebih sesuai dengan zaman dia. Dan kita tengok daripada belakang ni pun, dia punya bumper belakang ni juga agresif. Ini ada macam blade kat tepi ni. Jadi blade tu pun katanya ialah untuk aerodinamik lah, memang betul lah kita nampak. Ini cara dia untuk membantu udara tu pergi ke belakang terus, dia tak masuk balik ke dalam. Bila udara tu masuk balik ke dalam, dia akan menyebabkan berbagai-bagai isu kestabilan dan juga drag ataupun rintangan angin. Jadi untuk kereta ni seboleh-bolehnya kita nak belakang ni udara dia bersih lah, aliran dia, supaya mengurangkan rintangan angin. So secara keseluruhan kereta ni reka bentuk dia memang cukup fresh, cukup segar, cukup baru. Dan dia punya package aerodinamik dia ataupun package visual dia agak agresif. Dan kali pertama saya rasa Toyota ada sebuah produk yang mungkin kelas leading dalam dia punya segmen dari segi reka bentuk. Apa pendapat korang? Jom kita masuk ke dalam. Okay, sebelum kita masuk ke dalam, apa kata kita tengok pintu ni dulu sebagai teaser untuk interior dia. Jadi kat sini kita nampak dia menggunakan one piece plastic molding untuk dia punya door capping, door cut dia. Dan di sini ada perbezaan dari segi permukaan, di mana kat sini mereka menggunakan leather ataupun simulated leather lah dekat sini, dan ada normal actual real stitching kat sini Dan juga kat sini menggunakan permukaan yang ada bercorak-corak. Kemasan ialah piano black. I don't like piano black, tapi kalau you letak corak-corak macam ni, dia membantu sikit mengurangkan kesan nampak habuk tu lah. So it's a unique finish and unique design, which mungkin setengah orang suka, mungkin setengah orang tak suka, tapi pada saya ianya sesuatu yang menaikkan seri kereta ni. Kemudian bila kita tengok kat bawah, ada tempat ruang simpan barang dan juga ada cup holder. Masuk lagi ke dalam sini, kita tengok di lantai ni, kat door sill ada tulisan Vios yang berlampu menyala
Kemudian ke arah dashboard. Ini panel ni sekarang ni memang agak standard lah untuk produk-produk Toyota. Kat sini dia letak dia punya auto high beam, parking sensor, front auto emergency braking, traction control dan ketinggian tahap lampu. Uniknya di sini, yang ni jangan tarik tekan, ialah cup holder. Jadi saya cukup suka cup holder yang diletakkan di sini kerana kalau kita arahkan angin sejuk ke kita punya minuman, minuman kita akan kekal sejuk untuk tempoh yang agak lama. Dan bila kita tengok ke dalam lagi, mari kita hidupkan enjin dia, nak tengok dia punya startup sequence lah. So ini startup sequence dia. Kita boleh welcome, tarik, kemudian dia menunjukkan steering angle. Ini steering angle punya indicator ni bagus sebab ia memastikan kita tahulah steering kita ke arah mana. Kadang-kadang kita lupa, kita terus ke kanan ke kiri ke kanan dan agak bahaya sikit lah. So dia punya meter ni orang kata full digital, walaupun sebelah kanan tu mungkin LCD saja, tapi still digital format. Dan sini of course multi color, multi function display, dan boleh kita toggle maklumat-maklumat di tengah tu. Dan juga kita boleh pilih. Ini display yang pertama tadi tentang fuel economy, yang kedua ni mengenai dia punya adaptive cruise control dan driver assistance. Ini kita boleh pilih jam ataupun kosong. Kemudian ini maklumat lah, kalau ada kereta ni ada masalah ke, isu-isu apa-apa ke, kita boleh tengok kat sini lah. Masa untuk servis ke apa ke, semua ada kat situ. So sini boleh pilih display brightness, terang mana kita nak, itu biasa. Kemudian time and date boleh pilih, mudah. Design ada beberapa pilihan, nampak tu. Ini design saya, kegemaran saya ialah yang ini, pasal dia menggunakan strip kat bahagian bawah untuk menunjukkan RPM. Saya suka design jenis ni. Kemudian jenis ini ialah, ini juga saya rasa okey juga, tapi not to my taste lah. Saya lebih suka dan yang ini, yang tadi lah kita pakai. Dan yang terakhir sekali, dia ubah ke kiri dia punya dial tadi tu, dan mereka bentuk dia berbeza. Tapi saya punya kegemaran utama saya ialah yang ini, pasal memang nampak berbeza. Untuk display setting ada ini, nak eco indicator light boleh on, average fuel reset atau refuel pun boleh, kalau tak nak tak payah. Trip reset atau refuel pun boleh. Dan kemudian dia ada opening display dia lah, apa dia nak tunjuk pada masa tu. Kemudian ending display type pun dia ada juga, boleh pilih jugalah. Saya rasa kalau tak nak, ada eco ataupun standard ataupun off. So kita put standard lah. Steering angle indicator pun boleh, ACC auto display pun boleh on off, drive mode guide pun boleh turn on dan turn off. Okay, inilah saya punya favorite display. Dia akan tunjuk ni dengan dia punya maklumat di sana, dan di atas tu dia akan tunjukkan kita punya adaptive cruise punya maklumat. So this is my favorite mode sebab memang itulah maklumat yang penting untuk saya. Kemudian kita ke belakang sikit kat steering, kita tengok macam biasa bila kereta ada adaptive cruise control, kawalan dia adalah di sebelah kanan. Ini untuk hidupkan kali pertama, untuk tekan set. Ini untuk resume kembali lepas kita dah braking ke, kadang-kadang kita nak kembali kepada speed yang kita set, kita tekan resume. Dan ini ialah untuk melaraskan jarak kita dan kereta depan. Ini pula ialah untuk lane keeping assist dan juga lane departure warning. Bila kita turn on benda ni, dia akan hidup. Dan kalau kita menjajah-jajah, dia akan tarik kita balik ataupun memberikan amaran jika ada kita menjajah lah. Dan kemudian ini mode ialah mode untuk sports atau untuk silap-silap yang ni. Oh ni drive, drive ialah nak mode ataupun eco. So, tekan lama dia jadi eco, tekan sekejap dia jadi power. Tekan lama lagi jadi eco, ataupun sekejap long press hilang nampak. Tekan lama eco mode ni. Sekali lagi saya tunjuk, tekan ni, kalau sekejap drive, tekan sekejap jadi power, tekan lama sikit dia padam eco tu ataupun on eco tu. So ada boleh eco dan power,
dan eco tanpa power. So complicated jugalah pilihan dia. Kemudian butang ni ialah untuk media dan sebelah kiri ialah untuk trip komputer, voice command, dan ini untuk memilih lah, menggerakkan toggle. Ini of course volume control. So reka bentuk steering dia ni agak okey juga, quite compact. Pegang dia sedap juga, tak nipis sangat, tak tebal sangat. Kulit dia berkualiti agak okey dan jahitan ni tak kasar, so boleh kita pegang lembut lah. Dan of course dia 3 spoke design dengan kat bawah ni ada hollow spoke, which is okay. Kemasan ni metallic plastik ni is kind of par for the cost. Dan kat atasnya ada pedal shifter. Di sini kita ada nampak auto lampu punya, auto lights, dan juga sebelah sana adalah wiper dia lah. So dia ada auto punya function ni So dia auto function, dia akan pilih sendiri tahap mana nak kena laju. Kemudian bergerak ke tengah, kita ada center display. Jadi center display ni ada video, ada picture, audio mode. Okey, untuk center display ni kalau kita tengok, ni dia punya home screen dia, ada Android Auto dan setting, apps, connection dan macam biasalah. So Android Auto dia ialah wireless, dan that's very nice, dan dia punya connectivity dia agak cepat dan tak banyak sangat lag. So saya suka. Kat sini ada satu USB punya outlet. Jadi kereta ni yang aneh sikit, dia tak ada lagi USB outlet, hanya ada satu di sini, dan kemudian ada 12 volt punya outlet di sini. Kat bawah ni sebenarnya ada dua empty ataupun blank switches punya ataupun blank panel yang patutnya boleh letaklah USB, tapi tak ada. Kenapa tak ada? Katanya sebab dia gantikan USB tersebut dengan wireless charger. Jadi dia nampak ada wireless charger di sini yang berkedudukan tegak lah. Maksudnya kalau kita nak gunakan, kita masukkan beginilah. Phone saya tak ada wireless charging facility, jadi dia tak charge lah. Tapi kalau awak ada, awak telak masukkan sini dan dia akan charge. Dan kalau sebabkan dia tegak, kita masih lagi boleh gunakanlah ruang di sini untuk letak barang-barang kita. Jadi daripada skrin ke atas ni, kita turun ke bahagian bawah ni, dia ada mempunyai kemasan kulit lagi sekali dengan stitching, real stitching. Ini memang membantu untuk menjadikan kereta ni rasa lebih mewah. Dan juga ada kemasan berwarna logam di sini, juga membantu untuk menaikkan lagi seri seluruh papan pemuka. Di bahagian kawalan arah hawa dingin juga mempunyai kemasan yang berwarna logam untuk menjadikan ianya lebih bersilau, berkilau-kilau dan nampak lebih mahal lagi. Kat bawah ni juga ada kawalan untuk aircon. Dia ada mode auto, so menjadikan ianya automatic aircon single zone. Kita boleh kata single zone climate control lah kot. Dan juga di sini kita ada gear lever yang berbalut dengan kulit dia punya shroud dia. Dan kat sini kita nampak ada drive mode, dan sebelah sini sports dan juga manual mode. Kalau kita nak masuk sports mode, kita tarik sampai D, kita tolak ke kanan, dia masuk sports mode. Kita boleh nampak di sini dia berubah. Kita masuk D, tolak ke kanan, dia masuk sports mode. Dan kalau kita tolak ke atas dan ke bawah, dia akan jadi manual mode. So yang menariknya, walaupun kita ada dalam drive mode ataupun sports mode, kita boleh gunakan kita punya pedal shifter. Cuma bila kita gunakan pedal shifter dalam drive mode, kita akan dia akan naik balik gear tu secara automatik. Bila kita dah laju, dia akan naik sendiri gear. Kalau untuk sports pun sama, tapi kalau tak silap saya, untuk sports dia akan kekal dalam manual bila kita mula gunakan pedal shifter. So kalau you jenis hanya nak downshift untuk corner, lepas tu nak dia naik balik, biarkan dalam drive mode dan tukarkan gear bila turun, bila kita sampai ke selekoh. Dekat bahagian tengah kat belakang pada gear ni, kita ada park brake button dengan auto hold punya button. Dan di sini pula ada dua switch yang mungkin agak jarang kita nampak atau mungkin tak pernah nampak, iaitu tentang terangnya lampu, cahaya dan tulis color kat sini. Jadi color apa? Kalau kita tengok kat bawah sini, kita buka pintu, akan ada cahaya kat situ. So ada lampu warna biru di situ. Lampu ni lah sebahagian daripada lampu kabin. Bila tutup, dia tak menyala. Jadi kalau dulu mula-mula saya ingatkan yang ini color ni untuk mengubah color sana, color lampu tu. Tapi bila saya tengok, saya nampak, saya tekan,
lampu tak berubah warna. Jadi apa dia guna dia? Okey, saya tunjuk. So, kita pasang lampu dan saya tutupkan kat sini bagi gelap sikit. Dia nampak tak? Nampak tak? Ada nampak kan? Nampak warna kat situ kan? Ada warna kat situ kan? Saya nak tunjuk sikit lah. Nampak? Nampak lampu cahaya warna lampu kat situ Jadi kalau saya tekan ni, warna akan berubah. Nampak warna tu berubah. Okey, kalau saya tekan jadi kalau you tengok kat bawah ni, ada nampak cahaya tu, warna tu kan. Saya tekan ni, warna tu akan berubah. Nampak dia berubah. Banyak juga pilihan warna. Boleh cycle pada jenis merah-merah jadi purple, kemudian dia lagi ke belah biru, kemudian dia berganjak balik ke kuning, putih pun ada, so dia hijau pun ada. Banyak juga pilihan warna untuk you punya ambient lighting pada waktu malam. Satu yang agak unik untuk kita dalam kelas ini, untuk Vios ni, pemandu mendapat penghadang matahari yang ada cermin, tapi penumpang tak dapat. Dan di tengah ni ada sunglasses holder, dan ini adalah switch lampu. Lampunya ialah nampaknya macam ada LED bulb di dalamnya, dan bukannya lampu incandescent biasalah, warna putih biru tu. So ni you punya door switch ataupun ni off lah. Kalau you letak dekat door, bila buka dia akan menyala lah. Macam biasa door switch kan. Okey, so jom kita tengok ke belakang pula. Untuk ruang belakang ni, kita tengok dia punya reka bentuk dia of course samalah. Sehingga masih lagi one piece door cut plastik, dan ada macam leather ataupun simulated leather punya finish dekat armrest, dan kemasan yang sama. Kali ini dia meletakkan tempat cawan di pintu, so ini agak bagus lah, agak memudahkan untuk pengguna-pengguna. Jadi dekat belakang ni ada dua lah, dan dia punya door pocket kat bawah ni tidak ada ruang untuk botol lah, dia agak narrow agak nipis. Kemudian bila kita tengok ke bahagian dalam, masih lagi ada di sini lampu yang menyala, nama Vios, dan juga dekat belakang seat ni ada door cut. Jadi kursi belakang ni saya dah laraskan untuk ketinggian saya lah. Dan bila kita masuk, kita akan nampak bahawa memang ada ruang yang cukup selesa untuk saya, di mana ada ruang satu penumbuk lagi di depan saya, dan di bawah ni kita punya kursi ni ada macam span sikit, so kita boleh masukkan kaki yang kita ke bawah. Di tengah ni ada corong aircon dan juga dua USB, satu jenis C dan satu jenis A. So dia punya jumlah bilangan USB dia, satu di depan, dua di belakang, dan satu wireless charger di tengah-tengah. Kereta ni tidak ada center armrest Nampak macam boleh buka, tapi sebenarnya tak ada center armrest. Dia dah delete center armrest. Dan dia punya tempat sudut sandaran dia pun agak okey, tak terlalu tegak. Cuma awak akan perasan sebabkan dia punya fastback design, lumbung ni agak sloping sikit, dan kepala saya sikit lagi nak terkena di bahagian bumbung. Tapi tak kenalah, saya tinggi 180 cm. Di belakang ni kita ada grip yang of course dampen lah, dan di lampu belakang juga menggunakan LED berwarna putih lah. Di sini kita tengok dia ada satu keping fabric yang ada grafik ni. Dia menunjukkan apa? Cuba tengok. Dia menunjukkan tahap headrest. Macam mana kita nak laraskan headrest supaya headrest ni ketinggiannya sama dengan kepala kita, berada di tengah-tengah kepala kita. Jadi kalau kita tinggi, kita kena angkat headrest ni supaya ia boleh membantu untuk menghalang kecederaan apabila berlaku pelanggaran daripada belakang.
bahagian belakang ni kita nampak ada spoiler dan of course badging lah. Dan kita buka dia punya switch dia biasa menggunakan electric switch, dan kat belakang ni of course ada kamera lah untuk dia punya 360 view camera. Dalam boot ni biasa typically Toyota akan bagi pelapis plastik ni Bila kita angkat pelapis plastik ni ada lagi 2 lapis. Yang ini dan yang ini sebenarnya sekejap Saya tarik keluar ni kejap Aku nak buat Matt Watson sikit. Okey, tarik buang benda ni keluar. Apa yang akan nampak di sini ialah satu panel ni yang ada tali ni. So tali ni sebenarnya kita boleh cangkukkan di sini, nampak tak? Boleh cangkukkan di sini. Jadi you boleh macam ada 2 ruang lah untuk barang-barang. So mungkin you nak sebelah sini barang lain, sebelah sana barang lain pun boleh, ataupun you letak you punya barang-barang runcit yang you beli kat supermarket sebelah sana, so dia tak bergerak ke sebelah sini pun boleh. Ataupun kalau you tak nak guna macam tu, you nak gantung je you punya barang-barang, you boleh gantung terus kat situ. Dan kat bawah ni you tengok sebenarnya ada ruang untuk spare tire. Tetapi Toyota tak menggunakannya sebagai ruang spare tire. So you juga boleh angkatkan dia punya pembahagi tadi macam tu, dan kat bawah ni bolehlah you nak guna, nak simpankan barang-barang you ke apa-apa ke, sebagai like organizer space lah. Mungkin kita letak barang berharga supaya orang tak nampak ke, ataupun kasut ke, ataupun apa-apalah barang-barang you rasakan perlu disimpan di situ. Kat sana dia punya toolkit yang juga termasuk dengan satu tire pump. Dan dia ada puncture repair kit lah di situ, sebab kan tak ada tire spare. Kita suspect kereta ni, platform baru ni bersedia untuk menerima hybrid, dan kemungkinan mungkin akan dilancarkan model hybrid. Kalau anda nak menunggu model hybrid, tunggulah kejap. Jadi kat sini dia bagi satu emergency kit lah. Apa kata kita tengok apa ada dalam emergency kit Toyota ni. Dalam emergency kit Toyota ni diberikan satu jumper cable, kemudian ni safety triangle, dan kalau tak silap saya ini ialah first aid kit. Panduan kit kecemasan dia, ini ialah first aid kit. So inilah dia punya kandungan Toyota emergency kit. Kereta ni tak ada power boot saya kena tutup sendirilah. Di bawah bonnet kereta ni ada sebuah enjin 4 silinder 1.5 liter menghasilkan 106 PS dan 130 lebih tak silap saya torque Newton torque. Jadi enjin ni sebenarnya ialah enjin yang sama dengan enjin yang ada previous sebelum ni, tapi telah ditala semula untuk memberikan kecekapan bahan api yang lebih baik lah. Itulah sebab kenapa dia berusaha mengurangkan berat kereta ni, ialah untuk menghasilkan kadar penggunaan api yang lebih baik lah. Dan kalau kita tengok kereta ni juga menggunakan DCVT, iaitu dual mode CVT lah, di mana dia ada lock up untuk meningkatkan kecekapan bahan api. Dan lock up ni dia boleh berlaku pada bila-bila masa, bergantung pada kelajuan, bergantung kepada throttle position, dan juga engine load. Kalau tak silap saya ada 3 parameter yang dia orang gunakan untuk menentukan gear dan kedudukan gear. Kalau kita tengok dari segi struktur, kita nampak ini trend untuk baru, untuk DNGA ke TNGA ke, struktur kereta baru, kita akan nampak satu struktur yang sangat kukuh di bahagian tepi ni, dan dia akan masuk ke dalam sampai ke dia punya chassis rail. So strategi ni mungkin tak digunakan di Malaysia sekarang kerana mungkin kita punya crash testing belum lagi melibatkan small overlap rigid barrier. Tapi di setengah-setengah pasaran sudah mula menggunakan small overlap rigid barrier, di mana kalau sebelum ini pelanggaran untuk offset adalah 40%, di mana sinilah barrier dia melanggar masuk ke dalam. Tapi sekarang barrier itu dah jadi makin kecil, melanggar hanya di bucu. Jadi mereka perlu menghasilkan struktur yang cukup kuat untuk menolak kenderaan ataupun apa yang dilanggar tu ke tepi supaya tidak masuk ke dalam kabin. Jadi kita tengok mereka mengukuhkan
struktur di sini dan juga sehingga ke A pillar ni semakin kukuh sekarang. So, kita tengok sini berlapis-lapis besi dia, logam dia berlapis-lapis. Dan juga mereka menolak sekarang dia punya wiper fluid selalunya duduk kat tepi ni sekarang untuk mengosongkan lagi lah ruang kabin. Kalau biasa kan benda ni mungkin duduk kat celah ni ke apa ke, dia dah tolak ke tepi, dah tak mengganggu lagi lah. Dia dekat tepi ni dia tak mengganggu siapa-siapa. Ni of course dia punya coolant dan itu dia punya brake fluid lah. Yang ni untuk check lubricant. Ini ialah lubricant punya filler cap. Dan bateri semua sebelah sini. This is air intake. So di bawah bonet juga ada mempunyai penebat bunyi untuk menghasilkan lagi tahap NVH yang lebih rendah. Dan kita dia beritahu bahawa kereta ini menggunakan acoustic glass di bahagian depan dan juga tingkap depan. Dengar tak beza? Ini tebal sikit. So ini tebal sikit, dia membantu untuk menghalang bunyi masuk ke dalam dengan lebih mudah. Jadi dia lebih senyap sikit untuk penumpang depan at least. Kami berada di Langkawi ni selama 3 hari dengan viewers baru ni. Jadi kita dapat memandulah di jalan-jalan di Langkawi. Ada yang macam Lebuh Raya sikit, naik panjat Gunung Raya dan sebagainya. Jadi kita dapatlah merasa yang agak tepat jugalah ke sejarah segi impression kereta ni. Dan antara benda yang saya paling perasan sekali bila kita memandu ialah dia punya medium speed. Ride quality dia memang cukup-cukup bagus. Kalau kita langgar permukaan yang pecah ke, berlubang ke, banyak yang diserap hentakannya. Jadi kereta ni memang akan dipandu pada kelajuan yang sederhana kebanyakan masa dan memang tepatlah saya rasa fokus Toyota untuk memastikan kereta ni mempunyai prestasi yang terbaik dari segi keselesaan pada kelajuan sederhana. Jadi penggunaan acoustic glass dan pelbagai usaha untuk jadikan kereta ni lebih senyap juga saya rasa berbaloi. Memang ada rasa kereta ni agak senyap. Dan juga dia punya handling tu, dia memberikan kita keyakinan lah. Jadi kalau kita nak memandu dengan agak laju pun kereta ni boleh. Dia punya tendensi untuk understeer tu memang ada macam kereta-kereta moden yang lain. Itu yang membuatkan dia rasa selamat. Tetapi bila kita masuk selekoh dan kita rasa the nose is about to go wide, kita boleh angkat throttle dan dia punya moncong dia akan masuk elok je ikut garisan. Dan tapi ekor dia tak rasa macam nak membuang ke belakang. Ini yang membuatkan kita rasa lebih yakin untuk memandu kereta ni. Nanti bila kita dapat kereta ni dengan lebih lama lagi, kita akan buat video yang lebih panjang. Tapi buat masa ni, kalau hampa nak tengok, ada satu video saya panjat Gunung Raya lah. Yang tu memang boleh tengok. Ada satu link kat atas ni. Macam-macam lah kita dapat alami braking mengejut, permukaan pecah dan sebagainya. Memang good impression of kereta ni bila kita stress driving dia dalam keadaan yang agak sukar iaitu memanjat bukit. Jadi semasa pelancaran semalam, kita telah diberitahu mengenai harga lah kereta ni kan. Kereta ni datang dalam dua varian, 1.5e dan 1.5G. Jadi untuk yang 1.5e tu, dia punya harga adalah RM89,600 on the road tanpa insurans. Yang untuk 1.5G pula, harga dia RM95,500 on the road tanpa insurans. Kalau nak tengok spesifikasi yang lebih penuh ni, saya run dia punya spesifikasi selepas ni. Awak boleh pause dan bacalah pelan-pelan apa yang ada pada setiap varian yang ini. Pada saya, varian yang lebih berbaloi ialah varian 1.5G kerana lengkap dengan Toyota Safety Sense. Itu pada saya adalah satu prioriti yang sangat besar kerana bukan saja ianya ciri keselamatan, tapi ianya ciri keselesaan dan banyak membantu pemandu dalam keadaan lebuh raya ataupun laluan sekarang yang stresnya tinggi, iaitu trafik banyak. Ini akan banyak membantu kita untuk memandu kereta itu dalam keadaan kesesakan di mana kita mengalami stres yang paling tinggi. Sampai situ je video saya kali ini. Kalau boleh tolong saya sikit lah, macam biasa tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan dan subscribe. Saya dah cecah 90,000, saya nak cuba dapat 100,000. Kawan-kawan lain semua dah dapat, saya pun teringin jugalah lencana YouTube yang berwarna silver tu. Kalau boleh tolong saya sikit. Pemandu Malaysia, Komandan yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.